Tengok Ustazah dah ready di bulan. Boleh? So, cik boleh. Sini next time ready. Nice. So ini dah. Dia tadi explore. Dah? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar muslimah sekalian? Sihat semuanya hari ini? Dah sedia kita untuk mulakan pengajian bagi sambungan kitab Fawaidul Fawaid kita pada hari ini. Okay, so kita masih lagi pada perbincangan yang sama, iaitu saya kira saya nak ambil ini sebagai perbincangan untuk bab 15 ni sebagai perbincangan yang terakhir. Walaupun masih panjang lagi kan. Kalau nak lihat kita ada lagi beberapa muka surat. Tapi saya akan ambil sedikit sajalah pada hari ini untuk kita simpulkan keseluruhan daripada bab 15 pada hari ini. Baik, so kita akan masuk pada muka surat 81, iaitu tentang kisah yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam Al-Quranul Karim berkenaan dengan pemilik kebun. Dan kisah yang akan kita bacakan ini adalah kisah-kisah berkaitan tentang bukti bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak menzalimi hamba-Nya. Dan jika sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan azab atas hamba-Nya, ia adalah kerana dosa dan sebab-sebab kejahatanlah yang mereka lakukan kerana mereka tidak menurut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kalau kita rujuk pada muka surat 81 yang menjadi pembukaan kepada perbincangan kita pada hari ini, kita dapati di situ Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah ada mendatangkan kepada kita dengan satu contoh. Bagi saya contohnya begitu cantik. Kan, contohnya cantik, iaitu didatangkan kepada kita dengan sebuah kisah tentang pemilik kebun. Saya tak tahulah kalau muslimah semua pernah dengar ke tidak kisah ini kan. Mungkin tak pernah, mungkin ada yang pernah dengar. Tapi kisah ini kalau nak rujuk dalam surah Al-Qalam pada ayat yang ke-17 hingga 33. Sebab kalau kita lihat dalam buku kita hanya didatangkan satu saja ayat, iaitu ayat yang ke-29 dalam surah Al-Qalam. Tapi hari ini saya nak cerita dengan lengkaplah, dengan detail tentang kisah ini supaya kita lebih faham bagaimana jalan penceritaan yang Allah Subhanahu Wa Taala rekodkan dalam Al-Quranul Karim, supaya kita dapat gambarkan, dapat faham dan hayati tentang azab yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan itu tadi. Dia bukan saja-saja, tapi ada sebab mengapa Allah Subhanahu Wa Taala turunkan azab kepada satu kaum ataupun kepada seseorang. Baik, di sini kita lihat. Kalau lihat pada perenggan yang kedua di situ, diceritakan pula di dalam Al-Quran tentang para pemilik kebun yang dibuat rosak oleh Allah Azza wa Jal akibat perbuatan mereka sendiri. Mereka berkata ketika melihat kebun tersebut, qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Itu ayat yang ke-29. Tapi muslimah semuanya, cuba lihat kalau siapalah di situ ada Al-Quranul Karim, buka Al-Qurannya, rujuk dalam ayat yang ke
17. Kisahnya bermula pada ayat yang ke-17 dalam surah Al-Qalam. Dalam ayat ini ataupun dalam kisah ini, Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya ingin mengingatkan kepada musyrikin Makkah pada masa Nabi SAW berdakwah kepada mereka. Kerana pada masa itu ketika Nabi SAW datang memberikan satu berita tentang agama Islam, tentang perutusan wahyu dan sebagainya, mereka menolak dan mendustakan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Jadi di sini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan peringatan kepada musyrikin Makkah dengan satu analogi ataupun satu kisah yang pernah berlaku pada satu masa dahulu. Iaitu di sini Allah kisahkan dalam Al-Quranul Karim. Allah kata kepada mereka, Inna balawnahum, sesungguhnya kami telah timpakan mereka dengan satu ujian ataupun dengan satu bala bencana, iaitu kama balawna ashabal jannah, sebagaimana kami timpakan tuan-tuan pemilik kebun. Ada satu, kalau nak ringkaskan sikitlah kisahnya, ada satu ketika dahulu seorang lelaki dimiliki kebun. Kebun ini, Allah tabarakallah, meriah bukan saja dengan tumbuh-tumbuhan yang begitu subur, tapi begitu banyak buah-buahan yang ada dalam kebun tersebut. Dan ketika dia menjaga ataupun ketika hayatnya pada masa itu, pemilik kebun ini sentiasa bersedekah. Dan hasil kebun yang dia miliki itu tadi sentiasa diberikan hasil tanamannya kepada fakir miskin. Kemudian diinfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi setelah dia meninggal dunia dan kebun itu diwariskan kepada anak-anaknya yang masih hidup. Dan pada masa itu, apa yang dilakukan oleh anak-anaknya? Mereka kata, apa yang ayah kami lakukan pada masa dahulu dengan menginfakkan ataupun dengan mendermakan hasil tanaman kebun-kebun yang dimiliki oleh ayah pada masa itu adalah bentuk kerugian. Dan kami takkan buat sebagaimana yang dilakukan oleh ayah kami. Maknanya mereka ni nak menyembunyikan hasil tanaman yang diperoleh daripada kebun tersebut. Jadi apa yang mereka buat? Ini yang Allah ceritakan dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Al-Qalam ayat yang ke-17 hingga 33. Allah kisahkan tentang mereka yang mana mereka bersumpah. Dalam ayat yang ke-17 Allah katakan di sini, Allah ceritakan kepada kita, idh aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Ketika orang-orang itu, iaitu anak-anak pemilik kebun tadi kan, yang diwariskan kebunnya kepada mereka, mereka bersumpah bahawa mereka akan memetik buah-buah kebun itu pada esok pagi. Wala yastathnun, serta mereka tidak menyebut pengecualian. Mereka kata, kita ni nak petik buah-buahan ni, kita tunggu jangan sampai orang miskin nampak kita. Ni kalau kita rujuk dalam kitab tafsir Ibn Kathir ataupun dalam kitab tafsir At-Tabari, Al-Qurtubi, ada mengisahkan tentang kisah ini dengan begitu panjang lebar. Dijelaskan kepada kita bagaimana jalan penceritaannya. Jadi di sini saya nak ringkaskanlah kisahnya. Mereka ni ketika dah nampak hasil daripada tanam-tanaman tu tadi kan, mereka nak petik buah-buahannya. Jadi mereka plan, mereka rancang nak petik buah-buahan yang ada pada kebun mereka secara sembunyi-sembunyi. Yang mana mereka tak nak ada di kalangan fakir miskin di tempat mereka yang tahu tentang kerja mereka ni nak petik buah-buahan tu. Sebab kalau mereka nampak, nanti kena bagi. Ini plan mereka. So, apa yang mereka buat? Kita plan petik buah-buahan tu pada waktu pagi-pagi buta yang tak ada orang nampak kita. Ini adalah perancangan mereka. Tapi apa yang Allah lakukan ataupun apa yang telah Allah tunjukkan kepada mereka terhadap perancangan yang mereka buat tu tadi? Di sini Allah kata dalam surah Al-Qalam ayat yang ke-19. Allah ceritakan kepada kita, fatafa 'alaiha ta'ifun min rabbik wa hum naimun, maka kebun itu didatangi serta diliputi oleh bala bencana dari Tuhanmu pada malam hari sedang mereka semua tidur.
fa asbahat kasarim, lalu menjadilah dia sebagai kebun yang telah binasa semua buah-buahannya. Pada malam itu, ketika mereka sedang tidur nyenyak, Allah Subhanahu wa taala lenyapkan kebun mereka. Sebab itu ya muslimah, kita ni jangan plan buat benda jahat. Kita kalau plan buat benda jahat yang kita rasa tak ada orang tahu perancangan kita, ada yang lebih berkuasa, yang maha mendengar, yang maha mengetahui tentang perancangan itu. Dan di sini Allah buktikan kepada kita betapa Allah Subhanahu wa taala itu maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala itu maha berkuasa di atas setiap sesuatu. Kita merancang, tetapi Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik perancangan. Ataupun Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebaik-baik yang menentukan apa yang kita rancang. Jadi kita lihat dalam kisah ini, ketika anak pemilik kebun, yang mana pemilik kebun itu asalnya merupakan seorang yang pemurah, orang yang sentiasa bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia meninggal dunia, kebun itu diwariskan kepada anak-anak yang bakhil, anak-anak yang kikir, kedekut, tidak mahu sikit pun daripada hasil tanaman kebun itu didapati oleh ataupun diberikan kepada fakir miskin. Dan mereka buat satu perancangan untuk memetik hasil tanaman-tanaman tersebut di waktu yang orang lain tak nampak. Pagi-pagi hari, pada waktu pagi-pagi buta tu, mereka nak buat perancangan tu tadi. Tapi di sini, apa yang Allah buat? Allah lenyapkan hasil tanaman itu. Bagaimana? Allah jadikan, kalau kita rujuk ya dalam kitab tafsir, Allah jadikan tanamannya semua terbakar. Kasarim, hitam legam. Kebun tu, yang kalau kita tahu kebun ni, kalau kita dah boleh bayangkan, kebun kalau dia meriah dengan tanam-tanaman ataupun dengan hasil buah-buahan, kita nampak Masya Allah tabarakallah, dia adalah satu pemandangan yang begitu indah. Kan kita nampak buah-buahannya, kita nampak hasil tanam-tanamannya, kita nampak semua, kita rasa geramnya lah. Cuba kita jalan. Kan? Kalau kita jalan dekat tepi road tu kan, kalau nampak ada buah mangga yang lebat dekat pokok, ataupun kita duduk dalam bas, kemudian ada satu pokok tu, buah mangganya terjuntai-juntai. Apa rasanya? Kita fikir, ini kalau ambil ni, cecah dengan apa? Dengan apa ya Kak Ijah? Nak cecah? Dengan kicap. Dengan kicap kan. Letak cili padi, makan sedap. Macam orang mengandung pula saya sebut. Tak adalah. Kalau kita nampak yang kita dah rasa dah begitu. Nampaknya macam indah pemandangan itu kan. Sampai kita boleh bayangkan, sampai kita rasa dekat-dekat. Tetapi pemandangan itu Allah Subhanahu wa taala lenyapkan. Kerana apa? Kebakhilan yang ada pada diri mereka. Allah lenyapkan dan Allah rugikan mereka. Allah bakar tanam-tanaman mereka sampai hitam legam, tak nampak satu benda pun. Dan ketika mereka bangun di pagi hari dengan suatu semangat untuk petik hasil tanaman itu tadi, dan kemudian Allah ceritakan pada ayat yang ke-21, Allah kata apa? Fatanadaw musbihin. Kemudian pada pagi-pagi mereka memanggil antara satu dengan yang lain. Panggil-memanggil ni dengan keadaan yang berbisik-bisik. Jom cepat kita bangun. Pagi-pagi ni, orang belum bangun lagi. Kita ambil hasil tanaman tu. Jangan bagi satu pun orang miskin ni tahu kita ambil tanaman tu kan. Kalau diorang nampak, mesti diorang nak punya ni. Jadi mereka saling berbisik-bisik antara satu dan yang lain. Supaya tidak diketahui oleh fakir miskin yang mereka nak ambil tanam-tanaman tu tadi. Jadi anirdu ala harthikum in kuntum sarimin. Setengah mereka pula berkata, pergilah pada pagi-pagi ke kebun kamu kalau betul kamu mahu memetik buah-buahannya. Mereka saling berpesan-pesan antara satu dan yang lain. Betul nak petik buah-buahan tu tadi, tak nak orang lain tahu ada buah-buahan dalam kebun kamu tadi kan, petik di waktu pagi. Bangun pagi-pagi. Fantalaqu wa hum yatakhafatun. Lalu berjalanlah mereka sambil berbisik-bisik dengan kata mereka, alla yadkhulannaha al-yawm alaikum miskin. Pada hari ini janganlah hendaknya seorang miskin pun masuk ke kebun itu mendapatkan kamu.
Ini harapan mereka. Janganlah orang miskin nampak ni kita petik buah-buahan ni. Kalau mereka nampak dia sibuk je diorang ni tau. Ada je yang nak kenen, yang nak ambil sikit lah, yang nak makan lah, merayu itu dan ini kan. Ini yang mereka harapkan pada pagi itu. Kenapa? Mereka petik buah-buahan. Kemudian وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ, dan pergilah mereka pagi-pagi itu dengan kepercayaan, dengan satu keyakinan bahawa mereka berkuasa menghampakan fakir miskin dari hasil kebun itu. Mereka semua bertolak pagi-pagi buta tu tadi kan, dengan satu keyakinan, habislah diorang tak tahu pun kita nak petik buah-buahan kita kan pagi ni. Biarlah diorang tu, biarlah kita jadi orang yang untung hari ni. Diorang tak tahu kita nak ambil buah-buahan tu. Tapi apa yang terjadi bila mereka sampai di kebun mereka? Allah ceritakan pada ayat yang berikutnya, pada ayat yang ke-26. Apa kata Allah? Falamma ra'auha qalu inna ladallun. Bila mereka sampai, sebaik-baik saja mereka melihat kebunnya, mereka berkata, sebenarnya kita sesat. Kenapa mereka kata sedemikian? Sebab apa yang Allah dah buat pada kebun mereka di malam hari ketika mereka tidur, Allah dah lenyapkan kan hasilnya. Bila sampai-sampai tu, mereka terperanjat. Kenapa kebun kita ni gelap gelita? Hitam legam, kebun tu tak nampak apa-apa hasil. Kering kontang. Nampak macam bukan kebun kita. Bila sampai-sampai tu mereka kata apa? Kita sesat lah. Salah masuk kebun ke? Ni kebun orang lain ni, bukan kebun kita. Itu yang mereka ucapkan ketika mereka sampai di kebun tersebut. Bal nahnu mahrumun. Setelah mereka perhati dengan teliti, mereka berkata tidak, kita tidak sesat. Tapi bila dah mereka tengok sana tengok sini, tengok jalan, tengok road tu kan, agak tengok map tu sekali kan, tengok-tengok, kita tak sesat lah, ni betul kebun kita ni. Tapi apa kata mereka? Bal nahnu mahrumun. Mereka kata bahkan kita orang-orang yang dihampakan dari hasil kebun kita dengan sebab ingatan buruk kita sendiri. Menyesal. Mereka menyesal. Kemudian ada salah seorang di kalangan mereka mengingatkan kembali tentang apa yang telah mereka rancang. Dia kata, qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Berkatalah orang yang bersikap adil di antara mereka, bukankah aku telah katakan kepada kamu semasa kamu hendak menghampakan orang-orang fakir miskin dari habuannya, amatlah elok kiranya kamu mengingati Allah serta membatalkan rancangan kamu yang jahat itu. Sebenarnya dah ada orang yang berikan peringatan kepada mereka. Ingat tak lagi pada minggu lepas saya cakap tentang apa? Kita bincang tentang apa? Ingat tak? Ingat ke tak? Saya tak ingat kan? Confirm tak ingat lah. Susah lah korang ni. Okey, kita bincang tentang apa? Kita bincangkan Allah turunkan azab bila kita buat satu dosa, bukan waktu tu terus Allah turunkan. Kadang-kadang tak macam tu kan? Tapi Allah datangkan peringatan terlebih dahulu. Macam kisah Fir'aun, kita dah bincangkan pada minggu lepas dengan panjang lebar tentang kisah itu. Allah berikan peringatan. Banyak peringatan Allah berikan. Kemudian, bila tak ingat dengan peringatan Allah, bila kita tak pedulikan dengan apa yang diperingatkan kepada kita, kita degil, kita tak ambil peringatan itu sebagai sesuatu yang untuk menginsafkan diri kita, barulah pada masa itu, Allah turunkan azab kepada kita. Dan dalam kisah ini, kita dapatikan pemilik kebun tadi, ada orang yang dah berikan peringatan kepada mereka, supaya jangan meneruskan perancangan mereka. Ingat Allah. Puji Allah terhadap apa yang Allah berikan, kurniaan nikmat yang Allah berikan kepada kamu. Jangan buat satu perancangan yang menyebabkan fakir miskin terhalang hak mereka tu tadi. Jangan buat begitu. Ada orang dah beri peringatan kepada mereka, tapi mereka degil. Mereka degil. Maka atas dasar itu, Allah Subhanahu Wa Taala turunkan azab tadi. Allah timpakan sesuatu yang tak pernah mereka sangka. Sebuah kebun yang meriah dengan tanam-tanaman yang begitu indah, dengan hasil buah-buahan yang begitu ranum, tiba-tiba lenyap sekelip mata. Datang-datang pada kebun mereka, hangus semua kebun tu. Tak ada apa satu hasil pun mereka dapat. Tapi bukankah sudah diberikan peringatan agar jangan dilakukan hal yang sedemikian? Sudah. Dah diberikan peringatan, tapi mereka berdegil. Maka apa kata mereka? Inilah yang diletakkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim dalam kitabnya.
Pada ayat yang ke-29, mereka pun sedar. Maka apa yang kata mereka? Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Mereka mengucapkan, Maha suci Rabb kami, sesungguhnya kami adalah orang yang zalim. Mereka mengakui kesilapan mereka. Mereka tahu bahawa mereka dah melakukan kesilapan. Dan inilah balasan terhadap perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan. Sebab itu kalau ingat pada minggu lepas saya ada datangkan satu ayat Al-Quran dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-30. Apa kata Allah kepada kita? Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Maka tidaklah ditimpakan azab ke atas kalian ataupun musibah ke atas kalian adalah kerana perbuatan tangan kalian sendiri. Hasil perancangan kita sendiri. Apa yang kita buat di atas muka bumi ini, itu yang Allah berikan azab kepada kita. Musibah yang Allah turunkan kepada kita. Kerana itu, perbuatan kita, begitulah yang berlaku ke atas pemilik kebun itu tadi. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala turunkan azab kepada mereka? Allah berikan peringatan pada awalnya melalui seseorang. Melalui seseorang di kalangan mereka yang adil, supaya jangan lakukan hal yang sedemikian, tapi mereka tak dengar, bahkan tidak mendatangkan keinsafan kepada mereka. Sebab itu kadang-kadang kita ni manusia, bila Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan azab, baru kita nak sedar. Sebagaimana pemilik kebun tu tadi kan, bila Allah lenyapkan hasil tanaman mereka, baru mereka sedar, bukan? Barulah mereka nak puji Allah, barulah mereka mengaku mereka adalah orang-orang yang zalim. Dan Allah Subhanahu Wa Taala timpakan musibah melenyapkan tanam-tanaman mereka, adakah dengan saja-saja? Tidak kan? Kerana dosa mereka. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala melarang kita menjadi orang yang bakhil. Dan Nabi SAW juga melarang kita melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat kita tidak mahu menginfakkan ataupun mendermakan harta kita di jalan Allah, membantu orang lain. Perkara itu sudah disebutkan dalam Al-Quran, sudah disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Sebab itu, ya muslimah, bila kita nak rujuk dalam Al-Quran, dalam surah Al-Isra ayat yang ke-29, apa kata Allah? وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ. Jangan kalian jadikan tangan kalian ini, kalian yang melingkar ke tengkuk ni. Maksudnya apa? Jangan buat begitu. Maknanya kita tahan tangan kita daripada bersedekah. Ini pesanan Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Isra ayat yang ke-29 itu tadi. Dan Allah juga pesan kepada kita, wala tabsutha kullal basti. Jangan kalian lingkarkan tangan di tengkuk ini, tahan tangan tadi kan, untuk berinfak di jalan Allah, untuk derma di jalan Allah. Dan jangan juga kalian melebarkan tangan itu seluas-luasnya, maksudnya boros dengan harta kita. Sebab apa? Pengakhirannya Allah pesan dalam ayat ini, fataqa'uda maluman mahsura. Kalian akibatnya engkau akan jadi orang yang tercela dan orang yang menyesal. Sebagaimana pemilik kebun tadi, di akhirnya mereka menyesal, bukan? Mereka jadi orang yang rugi. Tak ada satu pun yang mereka dapatkan kerana apa? Perbuatan mereka yang kedekut. Sifat mereka yang bakhil. Yang mereka rasa apa yang mereka ada tak berhak untuk dikongsi dengan orang lain. Yang mereka rasa bahawasanya apa yang mereka ada tak berhak untuk mereka dermakan kepada fakir miskin, orang yang memerlukan itu tadi. Dan ini adalah perkara yang telah Allah peringatkan dalam Al-Quran kepada kita. Untuk konteks kita pada hari ini, jangan buat hal yang sedemikian. Jangan kita tahan tangan kita untuk bersedekah. Jangan kita tahan tangan kita ni untuk membantu orang lain dengan harta kita. Kerana apa? Kita takut miskin. Kerana kita takut nanti kita jadi orang yang rugi. Allah tak pernah janjikan orang yang kalau dia mendermakan harta ni jalan Allah, dia akan jadi orang yang rugi. Tak pernah Allah sebutkan hal itu dalam Al-Quran. Bahkan Nabi SAW mengingatkan kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa kata Nabi? Nabi pesan kepada kita muslimah, ittaquz zulma. Takutlah kalian dengan kezaliman. Berhati-hatilah dengan benda-benda yang berbentuk kezaliman. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Sesungguhnya kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat.
kita di hari kiamat muslimah, kita nak hari-hari kita pada masa itu di padang mahsyar sampailah kita masuk ke dalam syurga Allah, hari yang terang benderang bagi diri kita. Maksud hari terang benderang tu ialah hari yang dipermudahkan setiap urusan kita pada hari kiamat. Tapi kalau kita jadi orang yang zalim, menzalimi orang lain, Nabi kata hari kiamat kita adalah hari yang gelap, penuh dengan kegelapan, bermakna adalah hari yang begitu sukar untuk kita. Dan pada hadis yang sama, Nabi SAW mengingatkan kepada kita, wattaqus syuhha, dan takutilah kalian dengan hal-hal kekikiran. Kekikiran ni maksudnya bakhil. Sifat bakhil tu jauhkan daripada diri kita. Jangan jadi orang yang kedekut. Kerana apa? Nabi pesan lagi kepada kita, fa inna syuhha, kerana sesungguhnya sifat bakhil itu tadi, safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Sifat bakhil itu dia akan buat kalian menumpahkan darah kalian, sesama kalian, dan juga akan menyebabkan kalian menghalalkan yang haram yang sesama kalian ini. Dan jangan lupa, malaikat setiap hari dia akan turun kepada seseorang hamba. Ada 2 malaikat yang mendoakan kita. Ada 2 doa, 2 malaikat. Salah satunya berpegang dengan salah satu doa tu. Setiap hari Nabi sebut. Okey, dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi kata kepada kita, tidaklah mana-mana hamba pada setiap hari akan turun 2 malaikat kepadanya. Yang mana satu malaikat ini dia akan berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, kau berikanlah kepada orang yang menginfakkan hartanya, mendermakan hartanya itu tadi dengan ganti yang lebih baik. Ini doa malaikat kepada orang yang bersedekah, kepada orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat turun, dia nampak kita bersedekah setiap pagi ya, setiap hari. Malaikat akan turun, 2 malaikat ini. Satu malaikat bila dia nampak kita bersedekah di jalan Allah, dia akan doa kepada Allah, ya Allah, kau gantikanlah untuk orang ini dengan ganti yang lebih baik. Tapi kalau kita jadi orang yang pelokit, kita jadi orang yang kedekut, bakhil, kan? Apa doa malaikat? Malaikat yang satu lagi akan doa kepada Allah, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, kau berikanlah kepada orang yang menahan tangannya. Maksud menahan tangannya inilah, dia tahan tangannya untuk bersedekah. Walaupun dia ada rezeki yang lebih Allah berikan kepada dia, tapi dia tahan tangan dia. Kerana apa? Dia rasa dia tak perlu untuk bersedekah. Dia tak perlu untuk bantu orang lain. Dia rasa tak payahlah. Hari tu dah tolong kan, nak tolong lagi buat apa? Pandai-pandailah diorang nak hidup. Macam kita kan, hari ni kan, orang kata, pandai-pandailah masjid tu nak hidup kan. Kita tiap-tiap bulan potong gaji kita kan, nak derma kat masjid. Takkanlah bila masjid tutup sebulan tak boleh survive. Ada orang cakap gitu. Ada orang cakap macam tu kan. Jangan guna ayat-ayat sedemikian. Jangan guna ayat sedemikian. Kita kalau nak derma. Kalau tak nak derma, sudah. Kalau tak nak derma, sudah. Okey? Kalau kita rasa kita tak nak derma, sudahlah. Jangan kita guna ayat-ayat yang begitu. Tak bagus. Sebab apa? Jangan lupa doa malaikat tadi. Kalau kita tahan tangan kita kan, yang mana kita rasa kita tak perlu, bahkan kita menyakitkan orang yang memerlukan bantuan tu tadi dengan kata-kata yang tak sewajarnya, dengan kata-kata kita yang menyakitkan, malaikat doakan talafan. Ya Allah, Engkau berikanlah kepada orang yang menahan tangan mereka ni untuk derma ataupun bersedekah dengan kebinasaan. Kebinasaan. Ini doa malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang menahan harta mereka untuk disedekahkan jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Nabi SAW, antara doa yang sering Nabi baca setiap hari, Nabi berlindung daripada sifat bakhil. Biasa kan kita baca doa itu? Biasa ke tidak, Muslimah? Ingat tak doanya? Ada siapa-siapa boleh baca? Tak dengar dah. Kalau baca susah tak dengar lah, minta maaf ya.
Bacalah kuat-kuat tak apa, bacalah sendiri kan. Kalau siapa ingat doanya kan, alhamdulillah saya kalau ada orang yang ingat doa itu. Masya Allah, tabarakallah. Sejuk hati saya ni kan, mengajar tiap-tiap minggu ni kan. Ingat juga doanya. Sebab ini doanya ada saya bacakan dalam kuliah kita kan. Dalam kuliah kita. So kalau ramai-ramai yang datang kuliah Ustazah, kalau ingat doanya tu, kalau ada satu orang, dua orang ingat tu, rasa hati tu dah Masya Allah dah. Tenang dah hati kita. Ada juga orang amalkan. Kita tak nak lah kan, kita mengajar-mengajar, balik-balik rumah, tak ingat Ustazah ajar apa. Dah duduk kat coffee bean, minum-minum dengan kawan kan, dulu. Tak ingat dah, hilang dah doa tu kan. Tak nak lah macam itu. Kita kalau boleh, bila kita belajar ataupun kita dengar satu doa yang kita pelajari dalam kuliah, mana-mana kuliah, kita ambil, kita hafal. Lebih-lebih lagi kalau doanya doa yang Nabi SAW amalkan. Bagus tu. Kan? Dalam doa yang pernah Ustazah baca, doa itu, Nabi sering baca doa ini. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Kita baca hujung, mesti dah ingat dah tu doanya kan? Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wal haram wa a'udzubika min azabil qabr wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Hadisnya riwayat Imam Al-Bukhari. Nabi SAW sering baca doa ini. Nabi doa apa? Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepada Engkau daripada sifat lemah dan juga pemalas. Sifat lemah dan malas. Kita minta perlindungan kepada Allah daripada jadi orang yang lemah, jadi orang yang malas. So kita ni kalau dah tak ada kuliah sekarang ni kan, janganlah malas bangun pagi tu. Tahulah kuliah pukul 11. Bangunlah awal-awal sikit kan. Siap sedia, buat sarapan dulu ke apa kan. Buka buku, cari bukunya, muka surat berapa, berhenti pada minggu lepas, settle dulu kan. Pakai tudung walaupun duduk kat depan Facebook tu kan. Semangatlah sikit. Kalau agak-agak nak pakai makeup ke apa, pakai je lah, tak apa. Biar semangat, rasa-rasa macam betul-betul pergi kuliah. Jadi semangat tu ada. Buka buku nota apa kan, alhamdulillah. Maknanya tu, kita ni ada kerajinan tu. Semangat tu tadi ada. Tak apa. Allah SWT tak ada orang nampak pun. Betul lah tak ada orang nampak. Tapi ni nak ada semangat tadi. Kalau tak nanti lemah je kan. Alah kuyunya, kopek-kopek depan Facebook. Dengar Ustazah Sakinah ceramah. Janganlah macam tu. Takut baunya sampai ke sini nanti. Susah saya nak bagi kuliah nanti. Okey? Mandi. Maknanya dalam keadaan yang baik lah kita belajar. Okey? Maknanya di situ kan kita nampak ya. Nabi SAW doa minta perlindungan daripada sifat lemah. Lemah dan juga malas. Dan di sini seterusnya Nabi kata apa? Nabi doa apa? Min wal jubni wal bukhl. Daripada takut. Daripada sifat takut dan juga sifat kikir, bakhil, pelokit tadi. Wal haram. Haram ni maksudnya nyanyuk. Kita minta perlindungan daripada Allah daripada terkena penyakit nyanyuk tadi kan. Kemudian wa a'udzubika min azabil qabr, dan aku mohon perlindungan kepada Engkau daripada azab kubur. Last kali Nabi tutup doa ini dengan wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, dan aku minta perlindungan kepada Engkau daripada fitnah hidup, hidup dan juga kematian. Okey, iaitu ujian-ujian dalam kehidupan kita dan ujian-ujian dalam kematian kita. Sakal maut, dipermudahkan, husnul khatimah dan sebagainya. Itu yang Nabi SAW minta dalam doa baginda. Dan antara yang Nabi sebutkan tadi ialah Nabi mohon perlindungan daripada bakhil, daripada kedekut. Jadi baca doa ini setiap hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala lindungi kita. Kalau ada rasa-rasa kan nak jadi orang yang kedekut tadi, mudah-mudahan terhalanglah daripada diri kita. Sebab kadang-kadang pun susah juga kan. Sebab tu duit kita, yelah duit kita rasa kan. Kita kerja penat-penat, tiba-tiba nak pergi sedekah dekat orang. Kadang-kadang kita berkira juga tak muslimah. Berkira juga kita ni kadang-kadang. Fikir lagi bila nak derma tu, fikir lagi nak derma ke tak nak derma ke tak keluar kan website suruh derma pada masjid kan, our mosque hari tu, our masjid ke apa kan,
dah dikeluarkan satu website yang khusus untuk derma kepada masjid-masjid di Singapura. Bila kita buka, kita fikir lagi, nak derma ke tak Punyalah susah tu kan. Dia punya fikir tu agaknya nak tunggu habis kita sikit breaker ni. Nak tunggu habis agaknya. Tak apalah, nantilah habis sebulan nanti aku derma. Agaknya macam gitu kan. Tak payahlah fikir. Sikit-sikit pun jadilah ya muslimah. Tak apalah, sikit-sikit pun jadilah. Yang penting kita menyumbang ke arah kebaikan tu tadi. Sebab tak rugi kita dunia dan akhirat. Okey, baik. Saya nak masuk sikit tentang sebab saya ada janji kan pada minggu lepas. Kira ya perbincangan kita dalam bab yang ke-15 ini saya habiskan sampai situ saja. Bermakna bila kita ni ada melakukan dosa kan, contoh tadi kan pemilik kebun tadi, mereka jadi orang yang kedekut, kemudian mereka tidak mereka tidak mengingati peringatan yang diberikan kepada mereka, lalu mereka menjadi orang yang mengucap tasbih kepada Allah. Maknanya mereka kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. So di sini ialah bila kita ada melakukan dosa tadi, kembali kepada Allah, kerana kita dah jelaskan pada minggu lepas, taubat adalah bukti bahawasanya Allah tidak menzalimi hambanya. Jadi pada minggu lepas ada persoalan kan tentang syarat-syarat taubat dan sebagainya, dan saya ada berikan 6 syarat taubat. Okey, dan saya janji nak jelaskan pada minggu ini untuk poin yang kedua terakhir tu. Pertama, kalau boleh saya ulang kembali, orang yang dah sedar tentang dosa-dosa dia dan dia nak bertaubat kepada Allah, ada beberapa perkara yang perlu dia ikutlah. Ada beberapa perkara ataupun beberapa syarat yang perlu dia fahami di sini supaya taubatnya menjadi taubat yang betul-betul nasuha, taubat yang betul-betul baik, taubat yang betul-betul ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada minggu lepas Saza letakkan ada 6 perkara ataupun 6 syarat. Kalau siapa yang kena baca balik, kalau tak baca boleh tak? Cuba play balik saya punya video minggu lepas tu. Panjang lah Ustazah, 1 jam, malas nak tengok. Janganlah malas, penat ni. Penat ni kita cakap ni. Tak apalah, ulang balik sian lah kan. Takut ada cik-cik tu nak replay balik tu kan. Dia tak reti pula. Tak apalah, Ustazah ulang balik. Baik, pertama ya kita lihat pada perbincangan kita yang minggu lepas. Kita ada bincangkan tentang 6 syarat taubat. Iaitu pertama, saya sebutkan tentang al-i'tiraf. Iaitu kita mengakui dosa kita. Kan? Kedua, saya sebutkan tentang an-nadam, iaitu menyesal. Ketiga ialah al-iqla', itu kita berhenti daripada melakukan dosa. Keempat, al-azam, iaitu kita berazam agar tidak mengulangi dosa-dosa kita. Kelima, kita iringi dosa tadi, iringi taubat tadi dengan amal soleh. Buat perkara-perkara ketaatan-ketaatan yang boleh mendatangkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keenam, saya disebutkan tentang persekitaran yang baik. Persekitaran yang baik dan juga kawan-kawan yang baik yang perlu kita ada supaya taubat kita tadi yang kita buat dia akan menjadi taubat yang baik. Kerana apa? Saya dah jelaskan juga pada minggu lepas, orang kalau dia hanya sekadar mengaku dosanya, kemudian dia tidak menyesal, lalu dia tak jadi orang yang berhenti, dia tak jadi orang yang berazam, dia tak jadi orang yang beramal soleh, dia tidak jadi orang yang memperbetulkan persekitarannya kepada persekitaran yang baik, taubatnya pun tak jadi juga. Hanya sekadar mengaku saja dia berdosa. Begitu. Jadi kita kena lengkapkan kesemua tadi. Kita jadi orang yang menyesal, mengaku, menyesal kan, jadi orang yang berhenti melakukan dosa tadi, dan kita jadi orang yang berazam agar tidak mengulangi dosa tadi, dan juga kita iringi ia dengan amal saleh. Ini sebagaimana ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan, Nabi kata apa? Ma min rajulin yudhnibu dhanban thumma yaqumu fayatatahharu thumma yusalli thumma yastaghfirullah illa ghafarallahu lah. Maksudnya, mana-mana di kalangan kita ni, di kalangan hamba Allah, bila melakukan dosa, ke satu dosa, kemudian dia bangun, summa yaqum, dia bangun, bangkit, fayatatahhar, lalu dia menyucikan diri dia. Menyucikan diri maksudnya berwuduk, sebagaimana kita nak wuduk untuk solat. Lalu Nabi kata apa? Thumma yusalli, kemudian dia solat. Summa yastaghfirullah, lepas solat dia beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sebut di sini,
tidaklah orang yang melakukan hal yang sedemikian setelah dia melakukan dosanya, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dia. Sebab itu saya letakkan amal soleh tadi. Bila kita dah menyesal, kita dah mengaku dosa kita kan, kemudian kita menyesal, kita berhenti, kita berazam tak nak ulang balik, buatlah amal soleh. Antaranya ialah solat 2 rakaat. Sebab apa? Kenapa saya kata solat 2 rakaat? Kalau kita rujuk dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, okey, sanadnya juga sahih di situ, disebutkan dengan lebih jelas. Dalam riwayat tersebut dikatakan thumma yaqumu fayusalli raka'atain. Kemudian dia bangkit dalam keadaan setelah dia berwuduk, dia bangkit dan solat 2 rakaat. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampunkan dosa-dosanya. Dan ada banyak hadis yang lain juga menyebutkan tentang hal yang sedemikian. Yang mana bila kita buat satu dosa, buat kesalahan, kemudian kita ikuti kesalahan itu tadi dengan amal soleh, dengan perkara-perkara yang baik, dosa-dosa tadi terhapus. Sebab itu, kalau kita lihat ya, dalam mana ni? Tak catat ke? Dalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi sekali lagi dengan sanad yang hasan, Nabi kata apa? Ittaqillah haitsuma kunt. Bertakwalah kalian di mana kalian berada. Dan wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah, iringilah perbuatan yang tidak baik ataupun perbuatan dosa dengan perbuatan baik, al-hasanah, perbuatan-perbuatan kebaikan, tamhuha. Kerana apa? Perbuatan-perbuatan yang baik itu tadi, dia akan menghapuskan perbuatan jahat yang kita lakukan ataupun perbuatan dosa yang kita lakukan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Dan hendaklah kalian bergaul dengan manusia dengan pergaulan yang baik. Itu jaga akhlak kita. Jadi sebab tu penting kita beramal soleh ya muslimah. Bila kita dah melakukan dosa, kita bertaubat kepada Allah. Sebab amal soleh ini dia adalah satu motivasi bagi diri kita untuk terus-terusan berada dalam keadaan yang baik. Bayangkan bila kita dah bertaubat, kemudian kita yelah saya dah taubat sudahlah, tapi kita tak buat solat, kita tak laksanakan hal-hal yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita, kita tak buat perkara-perkara yang baik. Bagaimana dengan taubat itu? Boleh ke? Susah kan nanti? Susah. Maknanya di situ kita akan jadi orang yang kembali kepada dosa-dosa kita yang lampau. Dan kalau kita nak rujuk kepada syarat yang terakhir ya, yang saya ada sebutkan pada minggu lepas, iaitu tentang membina sebuah persekitaran yang baik. Antaranya ialah dengan adanya kawan-kawan yang baik, kawan-kawan yang saleh. Ini berlaku pada satu masa dahulu. Ingat tak hadis tentang ataupun kisah tentang seorang lelaki yang membunuh 99 orang? Mesti ingat kan? Kisah tu glamour. Kisahnya masyhur, popular kisah tu. Banyak kali juga saya ceritakan dalam kuliah kita. Dan kalau kita nak rujuk kembali kepada hadis itu, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Nabi SAW ada menceritakan kepada kita tentang seorang lelaki pada masa sebelum kalian. Nabi sebutkan ada seorang lelaki yang itu pada masa sebelum kalian, dia ini membunuh 99 orang. Bila dia membunuh 99 orang, dia tanya supaya ditunjukkan kepada dia dengan orang yang boleh bantu dia untuk bertaubat. Kemudian ditunjukkan kepada dia dengan seorang rahib, ataupun kita kata seorang ahli ibadah lah. Dan dia tanya dengan ahli ibadah ini, sekarang ni saya dah bunuh 99 orang. Tak, dalam hadis tak cakap gitulah. Ni ayat ustazah supaya lebih faham kan dialognya. Sekarang ni saya dah bunuh 99 orang. Saya nak bertaubat. Boleh ke tidak? Ahli ibadah ni kata apa? Tak boleh. Kau tak boleh bertaubat. Kita ni, sebab tu kita ni kalau nak cakap dengan orang kena tengok orang tu siapa. Kod lah cakap macam minggu lepas saya cakap pasal Kak Long kawasan kan. Sampai member saya ejek saya, Kak Long kawasan sampai keluar semua kan. Kod lah kita bercakap dengan Kak Long kawasan, tak pasal-pasal dah. Kita jadi orang yang ke-100 tu lah kan. So dia jadi orang yang ke-100 ahli ibadah tu tadi. Sebab dah tentu-tentu orang tu
dia ni jenis yang tak mungkin, dia tak boleh tahan kemarahan dia. Dia jenis orang yang garang. Dia jenis yang tak boleh. Aku kalau cakap, kau dengar macam tu kan. Jadi bila orang yang bunuh 99 orang tadi dia dengar, ahli ibadah tu kata tak boleh, dia terus langsung bunuh. Lelaki tersebut ataupun ahli ibadah itu tadi akhirnya lengkaplah jadi apa? 100 orang. Lalu, tapi satu yang bagusnya bagi orang ini, dia tak berputus asa untuk bertaubat kepada Allah. Ni saya puji ni orang ni. Dia tak berputus asa nak bertaubat kepada Allah. Kita kalau kena kita, alah dah satu sudahlah, tak payahlah kita sudahlah tu nak bertaubat kepada Allah. Bunuhlah orang sampai ke 1000 orang. Mungkin kita macam tu kan? Tapi orang ini, walaupun dah genap 100 tadi, masih lagi ada keinginannya nak kembali kepada Allah. Lalu dia minta, tunjukkan kepada dia, siapa nak jumpa ni untuk dia bertaubat kepada Allah. Lalu ditunjukkan kepada dia dengan seorang yang alim. Orang yang alim maksudnya orang yang berilmu. Dan dijumpa dengan orang ini, dan diberitahu kepada orang tersebut, saya dah bunuh 100 orang. Saya nak bertaubat kepada Allah. Boleh ke tidak? Apa kata orang alim ini? Apa yang boleh menghalang engkau daripada taubat? Ma yahulu bainahu wa bainat taubah. Apa yang menjadi penghalang antara engkau dan taubat, ataupun antara seseorang dengan taubat? Jadi dia kata apa kepada lelaki ini? Dia suruh buat satu perkara, iaitu dia kata intaliq ila ardin kadha wa kadha. Engkau berangkatlah kepada satu tempat, satu negeri. Tak disebutkanlah negerinya apa di sini, negeri itu dan ini. Orang lelaki ni beritahu kepada dia. Okey. Dan di situ ada di kalangan ahli ibadah. Duduk dengan mereka dan lakukan amal ibadah bersama-sama dengan mereka. Dan jangan kembali ke negara asalmu, kerana di situ terdapat banyak keburukan. Lelaki yang nak bertaubat kepada Allah itu tadi, dia dengar nasihat daripada orang alim tersebut. Dan dalam perjalanan, di pertengahan jalan, dia meninggal dunia. Datang 2 malaikat, malaikat rahmat dan malaikat azab. Kedua-duanya berebut untuk mengambil lelaki ini. Malaikat rahmat kata apa? Ja'a ta'iban muqbilan biqalbihi ilallah. Kenapa aku berhak untuk ambil lelaki ini? Ni malaikat rahmat kata kerana dia adalah seorang lelaki yang dia keluar itu tadi kan, dalam keadaan yang bertaubat, muqbilan biqalbihi, hatinya betul-betul kerana Allah. Kepada Allah itu tadi. Ikhlas kerana Allah. Maka dia berhak untuk menjadi milik aku. Tapi apa kata malaikat azab? Tak. Lelaki ini, dia tak ada buat satu kebaikan pun. Kenapa pula engkau nak ambil dia? Sepatutnya dia jadi milik aku. Dan pada masa itu datang satu lagi malaikat yang Allah datangkan dia dalam bentuk manusia. Dalam keadaan bentuk manusia itu, dia menjadi orang tengah, hakim antara malaikat azab dan juga malaikat rahmat. Dia kata apa? Ukurlah perjalanan antara lelaki itu kan dengan tempat yang nak dituju. Kalau dia dekat dengan tempat yang nak dituju tadi, maka dia adalah milik malaikat rahmat. Kalau tidak, dia adalah milik malaikat azab. Setelah diukur perjalanannya, ternyata dia perjalanan antara dia dan tempat yang nak dituju itu tadi, bersama dengan orang-orang ahli ibadah untuk beribadah dengan mereka dan bertaubat kepada Allah di sana, lebih dekat. Dan akhirnya dia diambil oleh malaikat rahmat. Poin penting yang ingin saya tekankan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim itu tadi ialah tentang keadaan orang yang nak bertaubat. Betapa orang yang alim tersebut kan, dia mengajarkan kepada orang yang nak bertaubat itu tadi, keluarkan diri kamu daripada persekitaran yang tidak baik. Sebab itu syarat yang ke-6 tadi, kita ni bila kita bertaubat kepada Allah, satu surrounding, bina satu environment yang baik untuk kita. Kalau kita tahu environment itu ataupun sekeliling kita adalah tempat yang tidak baik, keluarkan kita daripada tempat itu. Pergi ke tempat lain yang mana ada ramai orang yang baik-baik. Duduk bersama dengan mereka. Beramal soleh bersama-sama dengan mereka. Dia akan membentuk satu motivasi diri untuk terus-terusan menjadi orang yang baik dan soleh. Sebab itu penting bagi orang yang bertaubat
membina satu tempat yang baik. Dan ni saya nak tutup kuliah saya ni. Kena ingat, ada dua perkara. Orang yang kita ni, kalau kita kata kita ni orang yang baik-baik, jangan kita pandang rendah kepada orang yang bertaubat. Jangan kita pandang rendah. Jangan kita, kalau dia datang kepada kita dalam keadaan yang sudah bertaubat kepada Allah, jangan kita sesekali ingatkan dia dosa-dosa yang pernah dia buat. Kita tak layak untuk jadi hakim tentang apa yang telah berlaku pada masa lalu dia. Dia datang jadi orang yang baik, alhamdulillah. Terima dia sebagai orang yang baik-baik. Apa-apa yang ada pada masa lalu dia sudah. Tak perlu kita nak ingat, kau tak ingat ke dulu kau ini? Kau tak ingat ke dulu kau ini? Tak perlu kita sebut-sebut tentang semua itu. Dia datang dalam keadaan yang baik, terima dia, alhamdulillah. Dan kita sebagai orang yang bertaubat tadi, seandainya kita ni ada terima komen-komen yang sedemikian kan, jangan putus asa daripada rahmat Allah. Teruslah berusaha menjadi orang yang baik. Kalaupun satu dunia menolak kita sebagai orang yang baik, ada satu nikmat, ada satu kuasa yang tak pernah menolak kita, yang sentiasa bersama kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, Muslimah, itu sahaja untuk hari ini. Ada apa-apa soalan? Saya persilakan untuk diajukan di ruangan komen. Ya, sama-sama semuanya. Banyak betul ucapan terima kasih. Tak serupa kalau kita bertentang mata ni, Syafah. Memanglah tak serupa kan. Kita bertentang dengan mata dengan ada jarak ni memang tak serupa. Dia punya feel lain kan. Okey, tapi tak apalah. Yang penting nampak juga saya. Cuma saya tak nampak orang. Ya, sama-sama. Tak ada soalannya? Tak ada soalan, saya balik. Ya, sama-sama. Tak ada soalan. Okey, saya harap semuanya jelas ya. Ada. Oh, okey. Di sini ya, Ifa nak panggil macam ni. Ifa lah. Senang. Irish Hanur nama dia. Ni nama sendiri ke nama nickname Ifa? Comel nama Ifa ni. Okey, boleh tak kita membuka aib kita dengan niat untuk menolong kawan kita? Nak buka aib tu macam mana tu maksudnya? Ni susah juga ni. Aib yang macam mana? Mungkin maksud Ifa nak ceritakan kisah masa lalu ya, untuk memberi motivasi kepada kawan, begitu ya. Saya rasa macam itulah ya. Terbaik sebenarnya kalau kita lihat kepada petunjuk yang diberikan oleh Nabi SAW ialah aib kita perlu ditutup sebaik-baiknya. Tetapi jika kita lihat di sana ada keperluan untuk membantu orang lain, contoh kawan tadi kan, untuk berikan dia satu semangat agar kembali ke pangkal jalan dan sebagainya lah. Mungkin dulu kita ada buat satu perkara dan kita beritahu kepada kawan kita, dulu aku ada buat macam ni kan, aku tak nak kau jadi macam gitu. Mungkin begitu niat kita. Boleh saja, cuma jangan untuk orang itu sajalah, bukan kita announce secara letak upload dekat Facebook apa kan, jangan begitu. Hanya untuk teman tu saja tadi. Okay, dengan syarat-syarat yang perlu diikutilah. Jangan sampai kita letak satu sampai orang lain semua tahu perbuatan-perbuatan dosa kita yang dahulu. Okay, cuma untuk teman yang tadi untuk dibantu sahaja. Okay, baik. Ustazah Puan Ros, bagaimana nak menangani ahli keluarga yang tak mahu solat? Bukan dolat ya, silap tu type-nya.
ke betul-betul solat? Bukan kan? Solat. Ustazah bagaimana nak menangani ahli keluarga yang tak mahu solat? Perkara ni sukar. Cuma kalau kita sebagai ibu ataupun kita sebagai isteri ke apa kan, jangan kita berhenti untuk memberikan peringatan tu tadi. Terus-terusan ingatkan kepada ahli keluarga kita. Jangan lupa solat. Okay? Solat itu tiang agama. Action dah jadi macam Ustazah Sakinah sikit kan. Boleh lah juga kan. Maknanya jangan hentikan peringatan itu. Sentiasa. Tak apalah, berbuih lah mulut kita. Yang penting ingatkan. Kalau kita berhenti, dan satu lagi perkara, doakan juga. Okay, doakan juga kepada ahli keluarga tersebut. Baik. Okey, Puan Siti, boleh repeat doa Nabi Muhammad tadi yang mohon perlindungan dari bakhil? Boleh sayang, boleh je. Sekejap. Sini saya baca. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu daripada malas, daripada lemah dan malas. Wal jubni wal bukhl, dan daripada rasa takut dan juga kedekut. Wal harami, dan juga nyanyuk. Wa a'udzubika min azabil qabr, dan aku mohon perlindungan daripada azab kubur. Dan aku memohon kepada kamu perlindungan daripada azab kubur. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, dan aku juga memohon perlindungan kepadamu daripada fitnah kehidupan dan kematian. Okey. Tak apalah, nanti Ustazah upload ya dekat Facebook ke dekat ni IG. Boleh? Okay, supaya senang nanti. Okey, baik. Jazakillahu khairan katsiran. Ya. Okey Fitri, apa khabar? Minggu lepas ikut tak kuliah Ustazah? Tak nampak Fitri? Macam tak nampak pun Fitri okey. Salam takziah ya Fitri. Di atas pemergian bapa mertuanya. Baik, Fitri tanya di sini adakah kita berdosa jika kita tidak menunjukkan ke jalan taubat bagi orang yang ingin bertaubat regarding dengan ahli ibadah tadi? Maksudnya ahli ibadah tadi kan dia kita nak kata berdosa, itu hukum yang begitu keras lah. Macam ekstrim sangat hukum tu. Cuma beginilah, perkara yang baik ialah bila kita dapat tunjukkan lah. Kalau ada orang yang nak bertaubat, terus tunjukkan cara-cara nak bertaubat dan sebagainya. Jangan kita tolak. Okay, jangan kita tolak. So itu hak dia. Hak kita sesama Muslim kan. Sebab itu Nabi SAW ada sebutkan dalam sebuah hadis, Iza stansahaka fansahla. Jika ada seseorang yang meminta nasihat kepada kamu, maka berikanlah nasihat itu. Dan antaranya ialah bila ada orang approach kita dan dia minta supaya tunjukkan kepada kita jalan taubat tu, berikan kepada dia. Sebab itu adalah hak dia. Hak dia sebagai seorang Muslim. Okey? Wallahu a'lam. Baik. Okey. Siapa ni? Nama dia Jislimi. Jis ke Jis? Tak apalah. Baik. Okey, Jis. Okey, maaf ya kalau saya salah sebut je namanya. Macam nama Korea lah awak ni. Awak orang Korea ke? Okey, baik. Adakah dikirakan sebagai orang yang lemah iman jika kita tak konsisten dengan amal-amal soleh? Betul. Kalau kita tak konsisten dengan amal soleh kita, maknanya kita berada pada tahap keimanan yang lemah. Tapi kita juga bertanggungjawab untuk menaikkan semula keimanan yang lemah itu tadi. Bagaimana? Terus. Macam minggu lepas saya pesan, buat sikit pun tak apa. Okay, jangan tinggalkan terus. Sebab nanti dia akan bagi kita satu momentum untuk tingkatkan balik keimanan tadi kan. Contoh kita mungkin kita ni mula sedikit kan. Kita buat solat sunnah qabliyah ba'diyah. Di situ kita buat waktu zuhur dulu. Lepas buat waktu zuhur, bila kita dah selesa, dia akan tingkatkan balik kita untuk buat waktu asar, maghrib, isyak, sebab kita dah selesa dengan keadaan tersebut. Jadi sebab tu jangan tinggalkan langsung. Bila kita tinggalkan langsung, itulah yang buat dia akan terus turun. Okay? That's why kena terus naikkan dengan amal soleh.
boleh tak berikan doa tadi dalam tulisan Jawi? Tulisan Jawi maksudnya? Rumi Okeylah, nanti saya tulis ya. Hugs distancing, ustazaku sayang. Okey, hugs. Okey, itu saja untuk hari ini ya, Muslimah. Sebab saya pun tak nak panjang lah. So, siapa nak tekak kering? Okey, baik. Kita jumpa pada minggu depan, insyaAllah. Cuma minggu depan kita sambung kitab kita kan? Kita akan ada satu topik khusus untuk Ramadan. Okay, so kalau nak tahu apa yang akan saya bincangkan tentang Ramadan, kita jumpa pada minggu hadapan. InsyaAllah. Okay, sayang semuanya. Okay, muah. Baik, saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.